berwarna kuning dan ada yang berwarna lilac. Ini semuanya warna ni melekat atau duduk kepada zat. Warna atau sifat itu mesti duduk kepada zat. Sifat dia duduk pada zat. Ada zat baru ada sifat. Sifat takkan ada kalau tidak ada zat. Ya. Dan makna warna itu kafiat, yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi satu yang lain pada sifat itu. Contohnya cahaya. Macam kita ada cahaya lampu. Cahaya ni kita nampak. Apa kita nampak? Cuma kita nampak suasana terang. Itu cahaya. Cahaya gelap, tak ada lampu gelap. Itu makna kafiat cahaya melihat bagi sesuatu yang lain, iaitu cahaya. Dan makna cahaya itu kafiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain. Mesti berdasar kepada adanya sifat, adanya zat, baru datangnya cahaya yang ada kepada makhluk itu. Maksudnya itulah yang Allah cipta semua makhluk ini masing-masing dengan peranannya. Dan segala rasa dan baginya 9. Faham ya? InsyaAllah. Warna mana dua warna? Cahaya mana duduk cahaya? Ni misal ni kalau kita tengok banyak, mula-mula kan hijau, lepas lama-lama hilang hijau, kuning, kemudian kuning tu pula hilang jadi perak. Kemana pergi? Kemana pergi hijau? Itu orang yang menganalisa proses akidah, mana dia hijau tu. Dan yang muda tu hijau. Kemudian mengikut masa-masa yang ditetapkan oleh Allah, hijau itu akan beransur hilang, akan menjadi kuning dan akan menjadi perak kalau dia dah masak. Semuanya ini menunjukkan cahaya itu berubah-ubah berdasar kepada kedudukan masa itu atau ukuran umur binatang atau benda itu, atau kita sendiri, umur kita sekarang masing-masing duduk berumur. Macam mana perasaan masa kita muda dulu, bagaimana kita sudah kita berumur, kuat lagi. Dulu muda kuat, dah tua tak kuat. Muda dulu semua boleh makan, dah tua ada bahan-bahan yang tak boleh makan, walaupun benda itu makanan. Ini semuanya menunjukkan bahawa supaya manusia itu sedar, insaf, bahawa bila sudah sampai masanya, cahaya dan segala warna, segala macam keadaan diri itu akan menyedarkan dia menjadi makhluk yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu. Ini semuanya nisbah benda yang nampak. Adapun benda yang kita tak nampak, misalnya kata yang kita, dan segala rasa dan baginya 9. Kita dah tepuh lah ni, kalau kita tak sedar. Bagi yang pertama katanya pahit. Rasa pahit. Siapa yang menjadikan perasaan kita pahit? Siapa? Itulah Allah. Dan pahit tu disebab rasa tadi mestilah lidah. Lidah kita pahit. Pasal apa pahit? Mesti ada hikmah. Pahit dan keduanya pedas. Lidah yang sama juga merasa lidahnya kenal ini pedas. Dan ketiga manis. Ini semua alat-alat
dan untuk kita menyedarkan diri kita ni, lidah yang sama ada ketikanya pahit, ada bahan yang kita gunakan makan benda pahit, dia rasa pahit, dan ada bahan yang kita makan rasa pedas, dan ketiganya manis. Ni pedas, pahit, manis ni, dan keempatnya kelat. Dia tak pedas, dia tak pahit, kelat. Semua yang ada pada lidah itu ada 9 macam tu. Dia membeza-bezakan antara satu sama lain. Dan kelimanya masam, supaya manusia kenal ciptaan Allah yang agung itu kepada setiap individu atau setiap alam ni masing-masing dengan ada peranan. Kalau kita sebut sebahagian daripada dalam kitab ini, lidah, dia mesti ada 9 macam. Kemudian perat, macam mana perat? Dia bukan baik, dia perat. Perat, ya, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita itu mesti dia menunjukkan sesuatu yang pemusatannya ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keenamnya perat, dan ketujuhnya masin. Masin. Kedelapannya rasa lemak yang kita makan, dan yang terakhirnya ke-9 tawa. 9 macam perasaan ini telah pun diagih-agihkan oleh Allah melalui perasaan lidah yang satu. Siapa yang boleh menjadikan lidah kita rasa pahit, menjadikan pedas, menjadikan manis, menjadikan kelat, menjadikan masam, menjadikan perat, dan masin, seterusnya menjadi rasa lemak dan tawa. Ini semuanya untuk kita insafi bahawa kalau Allah tarik, tak ada dah lidah itu, tak ada rasa pahit pun, tak ada manis pun, dah tak ada, semua dah tak ada, maknanya kita kena ingat, itu orang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentulah seluruh kegiatan dia dalam hidup dunia, dalam dunia ini memusat kepada hidup akhirat. Kerana dalam dunia ini mesti ada perasaan-perasaan yang sekurang-kurangnya 9 macam ini yang menjadikan dia takut gerun kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah tarik. Kalau dah tak ada pahit, tak ada sedar, tak ada makan kalau kita kata ketuali itu pahit, dia tak pahit, apa dah? Apa jadi? Tak ada nilai, tak ada harga diri, sebab Allah dah tarik. Begitu juga kalau orang yang makan gula, dia tak rasa manis kan? Apa je? Begitulah kesimpulan kitab kita yang menghitung alam yang Allah cipta ni bermacam-macam yang memusatkan kepercayaan dan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh kita ni tunduk patuh kepada semua arahan yang fardu dan yang sunat, dan kena patuh pada larangan Allah, sama ada haram atau makruh. Dua macam ni, haram, wajib atau fardu, ada dua. Yang fardu, yang disuruh, itu dua yang sunat, disuruh. Yang dilarang, yang namanya haram atau makruh. Jangan kita tukarkan yang sunat jadi fardu, yang fardu jadi sunat, yang haram jadi makruh, yang makruh jadi haram. Mesti dia ikut susul galur yang dihantarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu telah mentadbirkan alam ini mengikut susunan yang telah ditetapkan
yang disebut sunnatullah illati walam tajid li sunnatullah tabdila, dan kita tak berjumpa dengan apa yang dicipta oleh Allah itu berubah, mesti tetap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala bau-bauan maka baginya aman banyak. Itu nisbah bau. Dia pergi kepada tadi kepada lidah, ini kepada perasaan hidung, bau, macam-macam bau. Kita bau busuk, bau wangi, bau tengi, bau masam dan lain-lain. Semua ni, maka sekiranya itu arat yang baru yang sifat bagi jirim. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, supaya segala yang disebut dalam kitab kita ini kita semak balik apa yang ada pada kita itu yang Allah beri, supaya kita gunakan dengan sebaik mungkin, jangan menjadi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita habiskan sikit lagi. Ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bau alam ini sekaliannya muhdis, baru, yang baru, maka makna baru itu dahulu daripada adanya itu adam. Baru itu, kalau baru nisbah, bukan baru yang lama. Baru itu ada dengan tak ada. Bila sebut baru itu makna ada. Apakah ada itu? Sebelum tiada. Dulu tak ada, kemudian baru ada. Yang maka makna baru itu dahulu daripada adanya itu namanya tiada, adam. Maka yang mengadakan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang zat wajib al-wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada berkesudahan. Wal zahir wal batin wal awal wal akhir. Dalam surah yang kita sudah hafaz sebagian ini, dalam surah Al-Hadid, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang ulung, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia tahu kesemua benda yang ada di dalam alam. Wa huwa alimun bidzatihi. Dia tahu semua apa yang ada dalam diri kita. Jadi maknanya Tuhan yang Maha Agung itu tidak ada berkesudahan dan tidak ada permulaan, dan baginya beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya. Bagi Allah Ta'ala itu ada sifat yang semuanya sifat Allah itu tak dapat dihadkan bilangannya. Hanya yang ahli tauhid menghadkan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu harus. Itu ikut pengajian ahli tauhid. Jadi sifat Allah Ta'ala itu begitu banyak, tak ada had. Yang bersifat kamalat yang tiada terhingga baginya pada bilangan-bilangan, pada nafsul amri, pada diri benda itu, sama ada sifat yang wujudiyah atau sifat salabiyah. Sifat wujud zat Allah Ta'ala itu atau sifat sebaliknya yang lawan wujud dari adam, kerana beberapa hadis menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah Ta'ala, tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsir, hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal, umum borong aja, tak boleh nak satu persatu, dan banyak sangat kata pengarang kita ni. Yang wajib kita pelajari hanya sebahagian saja dari sifat-sifat yang dipunyai oleh Allah, iaitu sifat kamalan itu ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Benarnya tak ada had.
Jadi sifat Allah Ta'ala itu banyak sangat. Kalau kita nak perincikan tak mampu.